Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam bab adab qada hajat. Katanya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Maksud hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abi Qatadah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Al-Ansar. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kasarnya dia ada dua golongan. Yang pertamanya nama dia puak Muhajirun, yang keduanya puak Ansar. Ni secara kasarlah. Yang pertamanya puak Muhajirun yang berhijrah daripada kampung halaman datang ke Madinah. Yang keduanya penduduk Madinah yang memberi pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang datang ke Madinah. Jadi Abi Qatadah dia termasuk dalam golongan Al-Ansar. Abi Qatadah ni bukan nama sebenarnya. Macam kita khabar sebelum daripada ni Abu Hurairah bukan nama, Abu Bakar bukan nama, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu bukan nama. Ini dipanggil kunyah, satu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah ataupun ibu. Dalam bahasa Arab dia ada panggilan lagu tu. Abi Qatadah maksudnya bapa kepada Qatadah. Nama dia sebenarnya adalah Al-Harith bin Rib'i. Dia ni mendapat gelaran Faris Nabi sallallahu alaihi wasallam, Farisu Rasulillah, pahlawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah cerita yang panjang. Itu Abi Qatadah radhiyallahu taala an. Yang mana katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang daripada kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu membuang air kecil. Jadi masa buang air kecil masa dia duk kecing, jangan duk pegang kemaluan dia dengan tangan kanan. Allah Rabbi. Dah kau nak pegang juga, pegang dengan tangan kiri. Tangan kanan kita guna untuk benda yang mulia. Tangan kiri kita guna benda yang tidak mulia. Jadi kalau nak salang dengan tangan kanan. Nak sembelih dengan tangan kanan. Makan nasi dengan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammuna kana yu'jibuhu tayammunu
fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membuat balik kanan dulu pada semua urusan dia, fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Sikat rambut, Rasulullah sikat balik kanan dulu. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai selipar, pakai kasut, balik kanan dulu. Bersuci juga, basuh tangan, balik kanan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalu tu kata ulama, kalau min babit takrim, dari bab memuliakan benda yang kita dah buat, benda hak mulia, maka kita buat balik kanan. Namun kalau benda tu bukan benda mulia, kita kena buat dengan kiri. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar dalam hadis ni, orang hak yang kecil jangan dia pegang dengan tangan kanan. Nak pegang dengan tangan kiri. Kalau nak pegang. Baik. Allahu Rabbi. Jadi tu adab. Jangan main adab tu. Kata Rasulullah jangan. Dia sebenarnya perkataan jangan ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil nahyun. Teguh. Dia teguh, dia ada dua. Yang pertamanya teguh haram, yang keduanya teguh makruh. Sepakat ulama tanpa ada khilaf mengatakan dilarang pegang kemaluan dengan tangan kanan. Dalilnya kata Rasulullah, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini. Jangan pegang. Sama juga dengan orang puang. Sebab dalam hak yang bahasa Arab zakar ni merujuk pada hak lelaki saja. Hak puang pun sama juga. Tapi dia terjemah kemaluan. Dia terjemah kemaluan, dia terjemah umum. Jadi kalau kemaluan ni masuk lelaki puang kan. Tapi hak yang asal Arab zakar ni merujuk kepada hak lelaki, hak puang sama juga ambil hukum. Jadi jangan peganglah dengan tangan kanan. Kalau nak pegang dengan tangan kiri. Allahu Rabbi. Hukum jangan ni asalnya teguh. Dia teguh dalam penggunaan asalnya adalah untuk mengharamkan sesuatu. Jadi sepakat ulama mengatakan pegang kemaluan dengan tangan kanan adalah diteguh. Cuma ulama berselisih pandangan, teguhan di sini adakah teguhan makruh ke ataupun teguhan haram. Dia teguh, ada teguh makruh, ada teguh haram. Dua-dua teguh belaka. Kita jangan ingat makruh saat ni tu tak apa boleh buat. Tak. Makruh benda yang dilarang. Haram benda dilarang, makruh benda dilarang. Tu kita kena faham. Haram benda dilarang, makruh benda dilarang. Bukan makruh ni boleh buat, bukan. Cuma kalau buat tidak berdosa. Sebab tu kalau kita tengok kepada ta'rif, definisi makruh benda makruh. Makruh ni adalah perkara yang dilarang oleh syarak, ataupun perkara yang syarak tuntut kita supaya kita tinggalkan, tapi tuntut tinggal bukanlah tuntut mu'tamad, bukanlah tuntut putus, tapi suruh kita tinggal. Ya, sama di antara haram dengan makruh, kedua-dua perkara tersebut syarak tuntut daripada kita supaya kita tinggal. Cuma haram tuntutan putus, tak boleh buat langsung. Makruh tuntutan yang tidak putus. Okey, itu perbezaan. Kedua-dua dilarang. Jadi sepakat ulama mengatakan tidak boleh pegang dengan tangan kanan kemaluan. Tak boleh. Ni kalau tak berlapik lah. Kalau berlapik tu masalah lain ya. Ni tak berlapik Jadi tak boleh nak pegang dengan tangan kanan. Okey, tak boleh saat ni tu. Tak boleh makruh ke tak boleh haram. Sini berlaku khilaf. Majoriti ulama mengatakan teguh di sini bukanlah teguh makruh, bukanlah teguh haram, tapi teguh makruh. Sebab kalau kita buka dalam kitab fiqh, di antaranya fiqh mazhab Imam Syafi'i, makruh pegang kemaluan dengan tangan kanan kalau tidak ada apa-apa keuzuran. Kalau ada keuzuran tu lain, luka. Dah luka dah kebek warna nak tak ubat. Kalau cakap kita kan, nak tak ubat pun sekali kena pegang tu nak buat warna terpaksa dah. So kata pegang dengan tangan, orang boleh tengok. Tidak dah luka tau. Pakai luar kepik di zik luar dak setara, wagi hospital. Doktor nak tengok dak awi. Dah nak buat kerja mana? Kata aurat dak boleh tengok doktor. Dah doktor nak buat lagu mana kalau dak nak tengok. Okey, ketika diperlukan walaupun aurat boleh dilihat. Sama juga ketika diperlukan walaupun asal hukum dia tidak boleh nak pegang dengan tangan kanan, tapi apabila diperlukan maka hukum dia adalah dibolehkan. Ni ketika tidak diperlukan, maksudnya tidak ada hajat yang mendesak. Jadi tak boleh pegang dengan tangan kanan. Itu kita kena ingat.
Kadang-kadang di antara kesilapan orang kita saat ni tu melakukan perkara yang dilarang. Nak tidur tu kok Allah sejuk, yuk masuk tangan dalam kain, jadi panas sikit. Dia pegang situ takut lepas. Jadi tu benda yang ada comel lah di sisi syarak. Benda tu dilarang. Majoriti ulama kata larangan di sini adalah larangan makruh. Janganlah seorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu membuang air kecil. Jangan ia menggosok dengan tangan kanan apabila ia membuang air besar. Maksudnya beristinja lah. Jangan guna istinja dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan tak boleh, beristinja dengan tangan kanan pun tak boleh. Dan jangan ia bernafas dalam bekas minuman. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis daripada Imam Muslim. Okey, ada 3 larangan di sini. Yang pertamanya, pegang tangan kemaluan dengan tangan kanan. Yang keduanya, istinja kemaluan dengan tangan kanan. Yang ketiganya adalah bernafas dalam air masa kita minum. Okey. Kita hura sesa hukum. Jadi yang pertama, kalau pegang dengan tangan kanan kita cerita dah. Majoriti ulama kata makruh. Begitu juga istinja dengan tangan kanan, majoriti ulama kata makruh. Tapi ada segelintir ulama mengatakan haram. Ada. Sebab dia melihat kepada tegah. Jangan main, ada ulama kata haram. Sebab Rasul larang. Kau suruh ni Rasul larang ni kan. Jadi asal larang dia haram. Dia kata haram lah. Tapi majoriti ulama, termasuk pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia bukanlah haram tapi makruh. Sama ada haram ataupun makruh, kedua-dua perkara tersebut dilarang oleh syarak. Benda ni dilarang oleh syarak, tak boleh kita buat. Cuma kalau kita buat benda makruh, dia tidaklah berdosa. Okey. Pegang tangan kanan. Kemaluan tak boleh. Istinja dengan tangan kanan dengan kemaluan tak boleh. Mung kidar ke tak kidar ke, mung kena guna tangan kiri dalam istinja. Tak boleh buat tangan kanan. Sebab itulah budak-budak kita kena ajarlah start daripada kecil lagi, makan ke istinja ke, jangan pegang tangan kanan. Sebab benda tu di antara hukum hak yang perlu kita kena ajar budak-budak. Dan lekat agak jadi payah makan tangan kiri, basuh berak tangan kanan. Susah dah lekat. Kita kena ajar start daripada kecil lagi. Baik. Okey, 2 ni. Jadi kata ulama, kalau sekiranya kita beristinja dengan air, maka caranya kita pegang wayak dengan tangan kanan, lepas tu setuh dengan tangan kiri. Kalau istinja dengan batu, okey, istinja kan boleh dengan batu ataupun dengan tisu. Istinja dengan tisu. Cara dia lagu mana? Pegang tisu dengan tangan kiri, kesak. Dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kanan makruh. Okey, kalau istinja daripada berak. Dah kalau kecing kalau tidak perlu pegang kemaluan dengan tangan kiri. Kalau perlu pegang kemaluan. Kalau perlu pegang kemaluan. Kalau tak perlu pegang kemaluan, pakai dengan tangan kiri je. Kalau perlu pegang kemaluan lagu mana? Kata ulama, pegang kemaluan dengan tangan kiri. Lepas daripada tu, letak batu depan, cari batu hop sauce sikit. Lepas tu gerak tangan kiri. Okey, boleh faham? Sebab kalau gerak tangan kanan, dia akan jadi istinja dengan tangan kanan. Dan kalau batu kecil nak buat mana? Okey, kata ulama gini, kalau batu kecil, pegang batu ataupun pegang tisu, jangan gerak ni. Hak ni jangan gerak. Ambil gonyoh gitu. Boleh faham tak? Benda ni nak tunjuk contoh-contoh gitu sudahlah. Okey, boleh faham kan? Okey, pegang tangan kanan, tangan kiri, hak lelaki lah, pegang tangan kiri. Hak ni jangan gerak. Sebab kalau gerak ni dia akan istinja dengan tangan kanan. Siapa sesa ulama menjelaskan berkenaan dengan maksud hadis ni. Allahu Rabbi. Boleh faham tak? Lagu mana cara kau? Sekali lagi. Takut tak faham. Ni bagi orang lelaki. Hak jenis ada belalai. Jadi kalau dengan air je lah, dengan air. Dengan air kita ambil air sigang, tak apalah, tak setuh. Okey, bereslah. Dengan air, pegang air dengan tangan kanan, gonyoh dengan tangan kiri, biasa waktu kita buat. Kalau dengan batu, dengan tisu, sebagai contoh, dan awak mana? Kata ulama gini, ambil batu, kalau batu besar tok depan, batu pegang, gonyoh di batu. Selesai. Batu tak gerak, ada benda dah. Dah boleh batu kecil, tisu nak buat mana? Okey, kalau tisu, cara dia adalah pegang dengan tangan kiri. Lepas tu hak ni tok saja, pegang tok, jangan gerak ni. Lepas tu gonyoh dengan
tangan kiri. Okey, boleh faham? Itu cara dia. Allahu Rabbi. Semua ada hukum belaka, jangan main ni. Hukum Islam ni, hukum agama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Bukan sikit bukan kecil benda ni, besar dia ada hukum Seterusnya, janganlah ia bernafas dalam bekas minuman. Jadi di antara adab kita minum, jadi kita minum, jangan kita nafas dalam minuman. Jadi kalau nafas, buang dulu air, nafas baru minum pula. Itu adab minum. Ni kalau kita buat lagu tu, maka kita telah melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Cuma larangan di sini adalah larangan makruh. Kenapa majoriti ulama berpandangan larangan di sini larangan makruh, bukan larangan haram? Kerana dia melihat tidak ada mafsadah. Tidak ada mafsadah yang akan berlaku apabila orang ni buat benda yang disebut dalam hadis ni. Kebiasaan kalau tidak ada mafsadah dalam larangan, maka larangan tu hanya lebih kepada beradab, lebih kepada adab. Jadi kalau ada mafsadah, ada kerosakan yang akan berlaku, maka hukum jelas haram. Tapi oleh kerana tak ada, dah kalau kita bahang dengan tangan kanan ada mafsadah ke tak? Tak ada kerosakan pun. Sebab itulah dikata larangan di sini lebih kepada larangan adab. Kebiasaan lagu itulah. Hadis ni Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz hadis adalah lafaz Imam Muslim. Seterusnya, wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Salman Al-Farisi, qal laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqall min أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. Bukan 3 أحجار, bukan 3 أحجار. مضاف إليه. Orang belajar nahu dia tahulah. Kalau kita ambil dia tulis min 3 أحجار, bagi salah lagu tu. Dia mudafun ilaih. 3 mudaf, ahjar mudafun ilaih. Dalam kaedah mudaf mesti tidak boleh ada tanwin. Baik. Tu dalam kaedah mudaf, apabila kita idhafatkan pada satu isim kepada satu kalimah yang lain, maka isim yang jadi mudaf kena buang tanwin dan kena buang nun yang menjadi nun yang ganti daripada tanwin, iaitu nun pada isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim. Ni bagi orang yang belajar nahwu lah. Min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin, rawahu Muslim. Wa lis-sab'ati an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bigha'itin aw bawlin walakin syarriqu aw gharribu. Maksud hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya, dia asal orang Yahudi. Dia kata, Muhammad ajar belaka mu kau. Siapa keberok pun ajar juga. Dia kata, ya. Siapa keberok pun dia ajar. Benda Rasulullah dakwah berok hadap kiblat dan membelakangi kiblat. Baik, kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat sewaktu membuang air kecil. Buang air kecil, kita hadap kiblat. Waktu dilarang oleh Rasulullah. Begitu juga Rasulullah melarang beristinja dengan tangan kanan. Ini kita urang dah saat ni. Atau beristinja kurang daripada 3 biji batu, atau beristinja dengan tahi binatang atau tulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut riwayat oleh perawi yang 7, maksud perawi yang 7 adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Okey, itu perawi yang 7. Menurut riwayat oleh perawi yang 7 daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat dan jangan kamu membelakangi kiblat ketika membuang air besar dan kecil, tetapi hendaklah menghadap ke timur atau ke barat. Masa mu nak berok, nak kecil, mu jangan hadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Lepas tu mu kena hadap ke timur ke barat. Ni pening sikit ni kita ni. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Jadi daripada 2 hadis ni, yang pertamanya hadis Salman, hadis Abu Ayyub al-Ansari, Rasul larang orang yang nak qada hajat kecil ke berok hadap kepada kiblat. Kiblat mana? Nu kiblat. Nak kecil nak berok jangan hadap kiblat. Okey, itu hadis yang pertama. Dan begitu juga hadis yang kedua. Hadis yang kedua menyebut pula bukan setakat hadap kiblat, membelakangi kiblat pun tak boleh. Hadap kat nu.
Hadap kat nu tak boleh, hadap kat nu pun tak boleh. Kita kiblat kat nu, belakang kiblat kat nu, betul tak itu? Kalau hadap kat nu, hadap kiblat. Hadap kat nu, kita membelakangi kiblat. Tak boleh belaka dua-dua. Tapi dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul kata ni, syarriqu au gharribu, muadab ke pihak barat ke pihak timur. Mana pihak barat, mana pihak timur? Sudahlah. Tak boleh hadap ke kiblat, membelakangi kiblat tak boleh. Patut nak hadap ke mana? Rasul suruh hadap ke timur ke barat. Dah hadap timur ke barat, dah agak hadap kiblat dengan belakangi kiblat. Faham tak? Faham tak? Ke mana timur? Timur kat nu, barat kat nu. Tak. Kan gitu kan? Jadi hadap kiblat Rasul larang, membelakangi kiblat Rasul larang. Tapi Rasul suruh hadap ke timur dan ke barat. Dah timur ke barat, sama ada hadap kiblat ataupun belakangi kiblat. Kita jangan letak hadis ni di tempat kita. Letak hadis ni di tempat kita pening sungguh lah. Ni kena letak hadis ni Rasul kabar kepada sahabat ketika Rasul duduk mana? Rasul duduk di Madinah. Madinah kiblat dia ke sana, membelakang kiblat ke sana. Matahari bukan naik daripada Nuh. Matahari naik daripada Nuh, turun daripada Nuh. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Matahari naik daripada Nuh, turun daripada Nuh. Timur dia alik Nuh, barat dia alik Nuh. Jadi kan lain kan? Kita kiblat dengan belakang kiblat tu timur barat. Jangan kita letak hadis ni di tempat kita. Letak hadis ni di tempat kita jeng selalu. Dah warna pula. Kena letak di Madinah. Jadi Rasul dakwi hadap ke sana, belakang ke sana. Tapi hadap ke sana ataupun hadap ke sana kalau nak kecil nak begok. Baik. Jadi itu yang dimaksud ke timur ataupun ke barat. Larangan di sini larangan dia. Ramai ulama mengatakan larangan di sini adalah larangan haram. Adakah larangan secara mutlak? Mana maksud dia larangan secara mutlak? Larangan secara umum di mana saja mu qada hajat tak boleh buat lagu ni, ataupun hanya tempat yang tertentu saja? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Allah Rabbi, hamba buat ringkasan lah. Tak payahlah cerita panjang-panjang kan, kita buat ringkasan. Sekarang ni ada hadis secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang qada hajat, sama ada kecil ataupun begok, hadap kiblat dan membelakangi kiblat. Okey, ada hadis. Hadis ni hadis sahih. Jelas hadis sahih. Riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, dan boleh dikatakan kesemua ulama hadis meriwayatkan hadis yang kedua daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Okey. Cuma di sana ada hadis yang kedua yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Yang mana Abdullah bin Umar pernah naik atas bumbung rumah kakak dia. Abdullah bin Umar dia pernah naik atas bumbung rumah kakak dia Hafsah. Dia pun tengok naik atas bumbung ni, tengok Rasulullah molek-molek ada qada hajat hadap kepada Baitul Maqdis. Hadap kepada Baitul Maqdis. Kita tak tahu pula keadaan di sana. Gini, siapa biasa pergi Mekah, pergi Madinah, bukan Mekah, Madinah. Orang biasa pergi Madinah, dia akan ziarah Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dia asal pada awal Rasul sampai di Madinah, ibadat sembahyang hadap kepada Masjid Baitul Maqdis. Lepas tu turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baru hadap ke Masjidil Haram. Kalau kita tengok di Masjid Qiblatain, mimbar ada dua, mimbar alik Nusa, alik Nisa. Jadi hadap kepada Baitul Maqdis ke sana, hadap ke Mekah ke sana. Okey, boleh faham? Jadi kata Abdullah bin Umar, dia tengok Rasulullah qada hajat dalam keadaan Rasul hadap kepada Baitul Maqdis, bermakna Rasulullah membelakangi kiblat. Okey, satu. Yang keduanya, hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Jabir, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblati bi baul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami hadap kepada kiblat ketika kami kecil.
Tapi faraaituhu qabla an yuqbada bi'amin yastaqbiluha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul wafat setahun, molek-molek ada Rasul hadap ke kiblat. Okey, dua. Ada hadis yang ketiga yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini dicerita oleh Marwan Al-Asghar, seorang tabi'i. Dia bersama dengan Abdullah bin Umar. Dia anak murid kepada Abdullah bin Umar, Marwan Al-Asghar. Yang mana satu ketika Abdullah bin Umar bawa kenderaan dia, unta dia rasa nak kecing. Dia pun terung unta dia, terung. Anakha rahilatah. Maksudnya dia terung, dia perdudukkan unta dia ke arah kiblat. Lepas tu dia pun selok kain dia pun kecing ke arah unta. Marwan Al-Asghar kata, bukan kau tak boleh buat lagu ni kan? Kata Abdullah bin Umar, hak yang tak boleh saat ni itu adalah di padang ketika tidak ada sesuatu yang menghalang di antara kiblat. Sekarang ni aku letak unta aku sebagai penghalang di antara aku qada hajat dengan kiblat. Okey, boleh faham? Jadi kesimpulan daripada hadis-hadis tersebut kita nak rayak mana? Di sana ada hadis yang melarang. Di sana ada hadis yang mana Rasulullah sendiri buat. Maka dalam memahami hadis-hadis ni, ulama terbahagi kepada beberapa pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya tak boleh secara mutlak. Sama ada dalam bangunan ke, luar bangunan ke, dalam tandas ke, padang ke, tak boleh hadap kiblat, membelakangi kiblat. Ni sebahagian daripada ulama. Sebab dia tengok hadis ni, hadis yang larang, hadis sahih, hadis yang tinggi martabat dia, hadis yang hak yang kata Rasulullah buat saat ni itu perbuatan Rasulullah mungkin terjadi kerana terlupa, mungkin ada macam-macam lah alasan dia. Lepas tu hadis yang kata hadap kepada kiblat atau membelakangi kiblat bukanlah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dia tengok perlu kena utamakan hadis yang disepakati kesahihannya, maka tak boleh secara mutlak. Okey, ni satu pandangan. Ada pandangan yang kedua, pandangan sebahagian daripada sahabat juga. Ada riwayat mengatakan pandangan Aisyah sendiri mengatakan boleh, tak ada masalah. Boleh secara mutlak, mana pun tak apa. Sebab hak yang dia kata tak boleh, hak kata tak boleh dulu, hak solat Rasul larang, dinasah dah hukum dia. Dia dipanggil ada hukum dinasahkan. Asal hukum dia lain, patut dinasahkan. Macam contohlah, asal pada awal Islam boleh nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Asal pada awal Islam boleh nikah mut'ah. Nikah mut'ah lagu mana nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah lelaki dengan orang puan, dia kata mana? Mati'ni bikadha wa kadha dalam tempoh sekian-sekian. Memberilah kepadaku keseronokan dalam tempoh sekian-sekian dengan bayaran sekian. Tu dipanggil nikah mut'ah. Pada awal Islam dibolehkan sebab benda tu adalah nikah yang dilakukan oleh orang Arab. Lepas tu lepas daripada tu dinasahkan hukum tak boleh dah nikah mut'ah. Baik. Sebab tu kalau ada hak yang nikah mut'ah lagi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah di zaman kita. Memang lepas daripada sebahagian daripada sahabat selepas daripada dinasahkan hukum, memang kebanyakan sahabat kata tak boleh, tapi masih lagi ada sahabat yang mengatakan boleh, di antaranya Abdullah bin Abbas. Sekarang ni kita jangan kira dulu, sekarang ni. Jadi hak yang kata boleh nikah mut'ah tu bukan daripada ahli sunnah, biasanya Syiah. Baik. Tengok dinasahkan hukum. Macam arak. Arak mula-mula tu tak boleh minum ketika nak masuk sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulu. Jadi wahai orang beriman, jangan mendekati sembahyang dalam keadaan mabuk. Tak boleh nak sembahyang, luar sembahyang boleh. Lepas daripada tu bukan setakat dalam sembahyang. Luar sembahyang pun tak comel juga, tapi tak harang lagi, tak comel. Mada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dia lebih banyak daripada manfaat. Ada sebahagian daripada sahabat ada dah tak buat, tapi masih lagi ada hak buat. Akhirnya turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibu. Baru harang habis dicing. Baik, dia kadang-kadang dulu lain boleh, akhirnya tak boleh. Itu dipanggil dinasahkan hukum. Maka sebahagian daripada ulama kata dak, dulu memang Rasul larang, tapi dinasah dah hukum larang, boleh dah. Okey, itu dua pandangan yang kedua.
Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang paling tepat, pandangan yang lebih adil adalah bukanlah dinasahkan hukum, bukanlah diterjehkan hadis, bukan dia beramal dengan segala hadis. Hak yang kata tak boleh letak pada satu tempat, hak yang kata boleh letak pada satu tempat yang lain. Kalau masalah kata nasakh, bermakna kita beramal dengan satu hadis menolak hadis yang lain. Kalau kata terjeh, beramal dengan hadis sebahagian hadis, tolak hadis yang lain. Dia kalau dalam kaedah fiqh lah, kita sebut lah sikit, dah ngaji hadis kan, dia kena sebut juga kaedah cara nak ambil hukum daripada hadis. Dia panggil, ada kaedah dalam fiqh, dia sebut lagu mana, dia kata al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Kita kumpulkan hadis untuk kita amal belaka, hak tu lebih baik daripada kita menterjihkan hadis. Mana hadis ni tak boleh pakai, hadis ni boleh pakai. Sebab sekarang ni hadis sahih belaka. Ataupun kaedah yang lain dia sebut al-i'mal muqaddamun ala al-ihmal. Kita beramal dengan kesemua hadis perlu diutamakan daripada mengabaikan sebahagian hadis dan hanya beramal dengan sebahagian hadis yang lain. Yang mana mengikut pandangan kebanyakan ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya kesemua hadis yang kita cerita saat ni tu, sama ada hadis yang melarang dan hadis yang Rasulullah buat, semuanya hadis itu terpakai belaka, boleh diguna belaka. Dah lagu mana? Hak yang dilarang saat ni tu adalah di padang. Ketika tidak ada sutrah, ketika tidak ada penghalang di antara kita dengan kiblat. Hak yang kata boleh kalau dalam bangunan, di tempat hak yang disediakan untuk qada hajat. Okey, kesimpulan. Kita ambil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi qada hajat tak boleh hadap kiblat, membelakangi kiblat di padang. Faham di padang kan? Bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajat, tandah dan seumpamanya. Di padang yang keduanya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, sebagaimana Abdullah bin Umar meletakkan unta depan, ataupun kita pergi bahang di pakar pokok, faham tak dia? Pokok tu penghalang dah lah. Ikutlah lagu mana pun, cari kayu ke tok sikit ke, cari pelepoh ke tok sikit depan ke, maka hukum dia boleh. Tapi janganlah awak gitu letih pula pergi cari pelepoh. Bahang kau nuduh Mana jadi benda yang tak perlu kita buat kerja, jadi buat kerja pula kan. Tapi kau nak buat juga tu cara dia. Adapun kalau tempat tu memang disediakan untuk qada hajat, maka tidak menjadi masalah walaupun ada kepada kiblat. Abang rasa tandah dalam masjid dia ada kiblat. Abang rasalah. Kalau mengikut sebahagian daripada ulama, hukum dia tak boleh, haram. Tapi namun mazhab Imam Syafi'i dia boleh kerana tempat tersebut disediakan untuk qada hajat. Namun hak yang sebaik-baiknya adalah kita keluar daripada khilaf ulama. Walaupun tandah yang disediakan untuk qada hajat, tetap kita elok daripada menghadap kepada kiblat. Hak tu hak yang paling comel, supaya kita keluar daripada khilaf, kerana kata kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Okey, itu masalah hadap kiblat dengan membelakangi kiblat. Yang keduanya dalam hadis ni juga, hadis Salman menyebut bahawasanya Rasulullah larang istinja dengan tangan kanan. Okey, hak tu kita sebut dah. Yang seterusnya dalam hadis Salman, Rasulullah menyebut bahawasanya Salman menyebut Rasulullah larang istinja kurang daripada 3 biji batu. Okey, benda pula dia sekarang ni istinja, kita tekan bodoh sebelum ni, istinja daripada kencing dan berak, hukum dia adalah wajib. Alat yang boleh kita guna untuk istinja dua. Yang pertamanya air mutlak, yang keduanya batu. Dia bukan mesti khusus batu, bukan batu dan seumpamanya. Atau menurut pandangan majoriti ulama. Walaupun mazhab al-Zahiri dikata tak batu je, lain tak boleh, tisu-tisu tak boleh. Tapi majoriti ulama, setiap benda yang fungsi dia seperti batu, dia bukan cair, batu dia dapat menghilangkan kekotoran, tidak dihormati oleh syarak, tidak najis, maka boleh kita guna untuk istinja. Tisu pun boleh, kertas pun boleh, kain pun boleh, kayu pun boleh, bukan mesti batu. Jadi lalu tu kata ulama, orang yang nak istinja dengan air, jelas cara dia mesti kena hilangkan jirim najis, sifat dia bau, rasa dan warna. Waktu tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Orang yang nak istinja dengan batu, mesti dikena istinja sekurang-kurang 3 kali, 3 biji batu. Sebab Rasulullah sebut dalam Salman menyebut dalam hadis ni, Rasulullah melarang kami beristinja kurang daripada 3 biji batu. Dalam mazhab Imam Syafi'i mesti 3 biji batu. Tarik dia sekali je, najis dia sekali je, dia kelak dengan tisu, habis dah. Tak memada lagi, tak suci lagi. Kena ambil tisu kali yang kedua, lak, patut ambil tisu kali yang ketiga, lak pula. Walaupun suci dah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab Rasul larang kurang daripada 3.
Kata ulama, 3 batu di sini bukanlah yang dimaksudkan 3 biji batu. Hak yang dimaksud 3 kali sapu. Jadi kalau batu besar, kita sapu dengan 3 penjuru sudah memada. Tapi sebaik-baiknya, suti batu dengan 3 penjuru, sebaik-baiknya adalah 3 biji batu. Nak banding dengan suti batu 3 penjuru. Okey. Ni di antara benda yang perlu kita kena tahu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata mana? 3 biji batu adalah disyaratkan. Selagi yang disyaratkan adalah mesti kena bersih tempat. Kadang-kadang 3 tu ada lagi kuning, tidak memadai, kena tambah lagi. Sebab dia ingqaq disyaratkan, 3 biji batu disyaratkan. Kalau misalnya bersih dah cukup lagi 3, mesti cukup 3. Kalau cukup dah 3 tapi tak bersih lagi, ada lagi kuning, dia makan gang ke mana payah nak ingat tanggal sangat. 3 utir dah hilang lagi, maka kena tambah lagi. Tambah sampai berapa utir, ikutlah sampai ke hilang. Jirim za ain najis. Kalau hilang dah, kena tengok hilang pada angka genap ke angka ganjil. Kalau hilang pada angka genap, maka kena tambah selagi sunat supaya kita jatuh pada angka ganjil. Kalau hilang pada angka ganjil dah, maka tidak sunat dah, kita tambah lagi. Okey, ni di antara hukum hak yang disebut dalam kitab fiqh. Seterusnya, hadis Salman menyebut juga bahawasanya dilarang istinja dengan tahi ataupun tulang. Tahi binatang. Tak boleh istinja dengan tahi binatang. Ataupun tulang. Tulang tak boleh. Sebab dia. Sebab dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang mana pada malang dipanggil malang jin, yang mana Rasul jumpa dengan jin, Rasul hilang malang tu. Panjanglah hadis, diriwayat oleh Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, jadi Rasul kabulah kepada jin beberapa perkara. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahma. Bagi kamu tulang yang disebutkan nama Allah, yang ada pada tangan kamu akan didapati daging. Dia tulang yang kita makan habis licin, kita kekoh habis tinggal tak ada daging sikit. Sebenarnya ia adalah makanan jin. Jin ambil, dia ada daging pula. Tapi daging kita tak nampak lah. Kau nampak, kita tak buang pula. Memang jenis kita kerkuk dah kan. Nampak. Jadi dia ada daging yang Allah Ta'ala jadi pula untuk makanan jin. Tapi bukan daging macam kita lah. Jin makanan dia lain, kita makanan kita lain kan. Kita tak boleh makan duri, unta molek-molek ada makan duri, tengok makanan lain-lain kan. Oleh kerana tulang adalah makanan jin, maka kita kena hormati makanan saudara-saudara kita. Maka ulama ambil di sini, setiap makanan sama ada makanan jin ataupun makanan anak Adam, tak boleh kita istinja. Kita beli roti kerah tu kan. Roti kerah. Buat istinja. Boleh ke tak? Tak boleh. Bahan roti tu buat istinja. Banyak sangat beli roti Abdullah hak di Batu Buruk tak ada air, tisu-tisu tak ada, bahan roti buat istinja. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab dia benda yang dihormati. Sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, di antara syarat untuk istinja dengan batu dan seumpamanya adalah mesti benda tu ghairu muhtaram, tidak dihormati. Makanan tak boleh. Sama ada makanan jin ataupun makanan anak Adam, tak boleh. Yang kedua, najis tak boleh. Najis. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, benda najis tidak boleh kita istinja. Benda mutanajis pun tidak boleh kita beristinja. Tidak boleh beristinja dengan tahi okhrah, tahi lembu ke. Lepas tu dengan tulang tak boleh. Sebab tahi lembu tu, dia tahi gitu adalah makanan kepada binatang jin. Bukan binatang kita, binatang jin makanan dia. Tulang tu adalah makanan jin. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal gha'it falyastatir, rawahu Abu Dawud. Maksudnya hadis yang ke-14 selagi, wa anha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it qala ghufranak, akhrajahu al-khamsah wa sahhahu
Abu Hatim wal Hakim. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang datang ke tempat buang air besar hendaklah ia berlindung. Dia kena nusuk jangannya begok depan orang. Jangan kecing depan orang, dak comel lagu tu, tidak ada adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Walaupun tutup aurat waktu tu je, tapi kalau depan orang dak comel lah, biar nusuk sikit. Tu benda beradab. Kan benda tu kan benda dak comel kan. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada tempat buang air besar, baginda berdoa ghufranak, maksudnya aku memohon keampunan daripadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang 5 dan disahihkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Hakim An-Naisaburi. Rasulullah kalau dia keluar daripada tandas, dia akan baca benda ghufranak. Maksud benda ghufranak, ya Allah, aku minta keampunan daripadamu. Lepas daripada keluar daripada tandas, Rasul minta ampun daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Melakukan maksiat dah tandas? Bukan. Dan sebab dia Rasul minta ampun lepas daripada keluar daripada tandas. Kata ulama, sebahagian ulama, kerana Rasulullah ni yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah dia sebut Allah Ta'ala setiap detik, setiap ketika. Duduklah tandas dia nak sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia rasa ada kecuaian di situ, maka dia minta keampunan daripada Allah. Allah Rabbi, orang yang rapat dengan Allah jangan ada ukur dengan orang yang jauh dengan Allah. Sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana? Kita dapat qada hajat kecil berok saat ni tu kan nikmat kan? Nikmat. Orang yang tak boleh nak berok 2-3 hari mana? Bekok kepala. Makan ubat ni pergi hospital tu kan masalah kan? Tiba-tiba boleh buang qada hajat, kekotoran daripada tubuh. Nikmat. Setiap nikmat perlu kita bersyukur. Kadang-kadang syukur kita saat itu tidak sampai kepada apa yang dituntut oleh syarak, maka di situ ada kecuaian. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala keampunan. Baik. Jadi disunatkan masa lepas daripada kita keluar daripada tandas, kita minta ampun daripada Allah, kerana mungkin kita saat itu tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat kita dapat qada hajat. Allah Rabbi, nikmat besar. Orang yang boleh qada hajat apa semua sekali okey, normal, tak ada rasa nikmat tekah dak leh. Main seminggu dah qada hajat, makan buang dah. Allah bekok kepala. Kan susah kan? Hidup pun dak tenang kan? Pergi hospital, makan bagi ubat pun dak berok juga. Kan masalah tu kan? Itu adalah nikmat yang perlu kepada bersyukur. Tiba-tiba kita tidak bersyukur, maka perlu kita kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita rasa situ dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa balik. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil